أسرنا في القرآن العظيم. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Jadi sebelum daripada kita nak sambung atau melanjutkan pelajaran yang kita belajar setiap bulan, oleh itu sama-sama kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala dan juga bermunajat dengan Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala buka mata hati kita untuk mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala dan ilmu Allah itu dengan sebenar-benar. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا على أن لا نعود لذنب أبدا. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا على أن لا نعود لذنب أبدا. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا على أن لا نعود لذنب أبدا. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم افتح لنا قلبنا والقرآن العليم الحكيم. نور تجري صفات الله صفات جدي كلام الله. Teran hati hamba Allah, teran seperti Rasulullah. Ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Karim افتح لنا قلبنا والقرآن العليم الحكيم. نور تجري صفات الله صفات جدي كلام الله. Teran hati hamba Allah, teran seperti Rasulullah. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم افتح لنا قلبنا والقرآن العليم الحكيم. نور تجري صفات الله
sifat jadi kalamullah, teran hati hamba Allah, teran seperti Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qur rabbi zidni ilma, Qur rabbi zidni ilma, Qur rabbi zidni ilma. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tak lupa kepada AJK semua dan ahli yang hadir pada malam ini. Sama-samalah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Taala melanjutkan umur kita, memanjangkan umur kita dan bagi peluang kepada kita untuk menunaikan hak yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, dalam bab yang telah lepas kita belajar masalah an ta'budallah ka'annaka tarah. Itu yang kita belajar. Ni saya ulangi balik, bukan untuk sebab sebulan sekali ya. Sebulan sekali ni biasanya hilang. Nak jumpa balik tu hilang. Dia dalam konteks kita belajar ilmu tasawuf ni, sebenarnya dia tak boleh sekadar kita belajar, dengar, balik rumah hilang. Itu tak ada faedahnya, tak ada gunanya kita belajar dalam bab ilmu tasawuf. Sebab dalam bab ilmu tasawuf adalah satu ilmu yang hendak membetulkan segala kedudukan yang ada. Setiap gerak-geri kita, sama ada perkataan kita, pertuturan kita, perkataan kita, ataupun perbuatan kita dan tingkah laku yang ada pada kita, setiap ada yang dalam hati kita, dalaman kita, semua tu dialah yang membersihkan. Sebab tu 3 ilmu yang wajib kita belajar. Dengan 3 ilmu ini, dia sebenarnya sama je, sekali, satu je. Ada orang yang bagi, oh ini kuat tasawuf, oh ini kuat fiqh, ini kuat ilmu tauhid. Sampai 3 tu tak boleh nak ngam. Oh ini pakai, kamu semayang pakai, oh pakai fiqh, memang pakai fiqh, tapi ini kuat tasawuf, lain pula jadinya. Cara takbirnya lain, cara ni dia dah lari. Dia lari pada asal. Jadi ilmu fiqh adalah satu ilmu yang hendak mengesahkan. Ni. Ilmu fiqh adalah ilmu yang hendak mengesahkan segala amalan yang kita buat. Mana kalau tak ada fiqh, balik awal. Tak ada fiqh, awal-awal lagi Allah Ta'ala tak terima. Awal-awal lagi lah. Kadang-kadang kita belajar tasawuf, tapi fiqh tak tahu ke mana. Fiqh tak tahu ke mana. Last sekali dia kata kita dapat ilham. Oh ini senang pula kalau semua dapat ilham macam tu, tak payahlah. Allah Ta'ala nak hantar rasul. Kadang-kadang lebih pula daripada Nabi dan Rasul. Semaya dengan niat lah, dah dapat ni, dapat ilham. Dia tak faham masa ilham tu melalui apa. Ilham tu dia melalui 2. Sama ada ilham tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui para yang diutuskan oleh Allah. Jadi kalau dulu tak apalah, yang tu dia panggil sebelum pada bakin Muhammad, banyak nabi-nabi. Ramai nabi-nabi ni. Kerana nabi-nabi tu kata ulama adalah satu utusan yang diberi Allah kepada dia untuk beribadat sahaja. Sama juga dengan sekarang, tapi tak adalah malaikat yang mengatakan wahyu tu. Oleh kerana tidak ada malaikat yang mengatakan wahyu dah stop sejak daripada Rasulullah, Allah Ta'ala hantar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun ke bumi, lahirnya ke bumi, maka tak ada lagi lah khatamul anbiya wal mursalin, tak ada lagi dah. Maka ketika itu terputuslah segala malaikat Jibril alaihissalam untuk menghantar segala wahyu, tak ada lagi dah. Jadi yang ada
Sekarang wali-wali Allah. Jadi wali-wali Allah itulah merupakan keluarlah kitab tasawuf dan sebagainya ni. Dia orang yang buat, ambil daripada ketika apabila tanya di manakah akhlak Rasulullah, dia kata Al-Quran. Oleh itu apabila dikatakan Al-Quran itu adalah akhlak Rasulullah, maka dia orang kaji satu melalui ilmu yang Allah Ta'ala bagi pada dia, maka keluarlah kitab-kitab tasawuf yang untuk kita memahami dengan secara hati. Jadi ilmu fiqh adalah ilmu untuk mengesahkan segala amalan yang kita ada. Macam mana nak takbir, macam mana nak rakaat, macam mana nak sujud, macam mana, semua tu ilmu fiqh lah yang menentukan. Sama ada sah atau tidak solat yang kita pakai, yang kita buat, fiqh yang menentukan untuk mengesahkan dia. Macam mana korban kita, macam mana, semua tu fiqh yang menentukan. Yang kedua, tauhid. Tauhid sepatutnya kena tauhid dulu. Tak apalah susunan tu tak kisah. Jadi kita faham masalah tu. Tauhid. Apa itu tauhid? Yang ilmu, satu ilmu yang hendak satu ilmu sebagai tapak menerima segala amalan. Tauhid, mengenal Allah tu. Awaluddin ma'rifatullah. Kitab mana-mana pun sebut, Imam Sanusi semua banyak sebut awaluddin ma'rifatullah, mengenal Allah. Masalah makrifah nanti kita ulang balik masa lain. Jadi tauhid itu adalah untuk mengesahkan Allah Ta'ala, itu adalah tapak untuk terima segala ibadah kita. Nak letak ibadah tu sebagai mangkuk yang nak masuk ke isi tu, nak masukkan nasi, nak masuk itu sebagai tapak. Kalau tak ada tauhid, walaupun fiqh kamu sah, tapi tauhid kamu tak ada, balik awal sama juga. Ini yang kata tak, tiga-tiga ni tak boleh lari. Habis itu tasawuf kat mana pula? Jadi tasawuf itu adalah satu ilmu yang hendak menyucikan segala amalan yang kita buat. Habis ya, cukup. Mana lagi asing? Mana kata tasawuf tu asing daripada fiqh? Mana kata tasawuf asing daripada apa yang kita tak ada asing? Sama. Kerana ketiga-tiga ni wajib ada. Kalau tak ada tiga ilmu ni, semua tu kosong. Ada fiqh, tak ada tasawuf, kosong. Ada tasawuf, ada fiqh, tak ada tauhid, kosong. Ada tauhid tetapi tak adanya fiqh, kosong, sama. Tiga-tiga tak boleh nak lari. Tu kita ni ingat. Mana tahu apa ni fiqh, mengesahkan segala amalan, tauhid tempat menerima amalan, dan tasawuf adalah menyucikan segala amalan yang kita buat. Contoh, menyucikan segala amalan solat kita. Senang, solat kita. Jadi apabila seorang hamba Allah yang Islam menunaikan fardu solat, contoh kita solat tadi semalam maghrib, apabila selesai sahaja hamba Allah itu selesai daripada solat maghrib, maka Allah Ta'ala memutuskan malaikat hafazah mengambil amalan itu. Mengambilkan amalan yang kita buat tadi, yang kita tunai tadi, maka amalan itu diangkat oleh malaikat hafaz. Seorang tu ada satu-satu malaikat yang mengangkat. Saya satu, semua ni ada satu-satu. Tak kira lah. Jadi orang tu salat, maka orang tu malaikat hafaz akan ambil amalan tu. Dan mengikut dalam satu kitab dia kata Allah Ta'ala akan merupakan amalan itu sama bentuk dengan bentuk kita. Contoh kalau saya macam ni, gelak-gelak saya, macam ni, bentuk tu, isi sinaran tu lain, mana bentuk tu sama. Dia kata Allah Ta'ala akan jadikan bentuk yang sama. Ini kalau kita belajar masalah tasawuf, jadi kita bagi faham masalah tu. Allah Ta'ala jadikan bentuk yang sama, maka malaikat hafazah tadi mengangkat, pegang tangan, akad naik, terbang naik. Allah Ta'ala jadikan semua langit-langit itu dia ada pintu. Tengok kalau kita baca dalam sejarah Isra' dan Mi'raj. Ketika Rasulullah Mi'raj, jadi dia masuk pintu ke pintu. Jadi ada malaikat yang jaga. Naik dia langit yang pertama, dekat situ dah ada. Pintu terbuka, tengok, ini siapa ni? Ni salihin. Contohlah.
Oh, mana tengok ada tak takabur dekat dia. Tengok pertama masuk dah tanya dah, takabur ada tak ada. Oh, tak ada. Okey, naik yang kedua, lagi tanya lagi. Malaikat yang kedua pula tanya, hasad ada tak? Hasad dengki tak ada. Tak ada, naik lagi. Naik sampai last sekali tanya sabar ada tak? Tengok sabar tak ada. Tak ada, terus buang ke bawah balik. La haula wala quwata illa billah. Kosong. Ini tasawuf. Dia kena buang semua sifat yang ada pada diri kita, sum'ah, ujub, riya, takabur dan sebagainya yang ada pada sifat 10 yang dibenci oleh syarak tu, nak buang semua. Inilah kaedah tasawuf, adalah untuk menyucikan segala amalan yang kita buat. Kan tidak ada ini kata terima tak terima sisi Allah Ta'ala pada hakikat, ini tasawuf. Kalau tak ada ni, kosong. Ada apa? Jadi kita kena betulkan sebab baca rukun qauli, betulkan rukun fi'li itu senang buat. Biasanya rukun qauli yang jadi masalah. Contoh Fatihah. Jadi kita buat main-main dengan Fatihah. Fatihah tu ada rukun yang pertama. Mana-mana untuk urus sekali pun Fatihah tu dia tekan. Sebab itu yang pertama rukun yang kita kena betulkan. Dengan hurufnya, dengan harakatnya, dengan dia takut ada tambah, takut ada kurang dalam Fatihah. Banyak jadi ihdinas sirah. Contoh ihdinas sirah, maliki tu banyak jadi maliki yaumiddin, tekan tahiyah dah jadi tasydid. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman, alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh kerana suara dia sedap, dia pun baca bukan main lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. La alamin batal Fatihah. Dah tambah satu baris di atas lam, dah ubah dah makna. Tak ada. Alham jadi alham. Tahiyat akhir sama juga. At-tahiyah baca at-tahiyah. Berapa banyak orang kita baca at-tahiyah? At-tahiyyatul mubah. Bukan. Hak surah tak kisahlah, surah tu kalau dia baca betul dapat pahala, terbaca tak betul tak ada masalah, dia yang menanggung, tak ada siapa yang menanggung. Tapi kalau dia jadi imam, dia yang baca Fatihah tak betul, habis semua orang lain, tanggung akhirat dia. Ini kena betul Fatihah tu, betul-betul kena belajar sampailah kita rasa dalam ilmu yang kita belajar tu agak boleh dah, okeylah. Jangan sampai jatuh huruf, jangan sampai batal Fatihah tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas sirah. Dah oleh kerana kita baca dengan ha tu tak habis, baca ihdinas sirah habis. Tambah satu tasydid. Tasydid ada 14, ditambah lagi satu tasydid jadi 15. Maliki yaum habis. Tambah lagi satu tasydid. Ni banyak yang berlaku. Kalau huruf tu tak lari sangat daripada makna. Contoh yang kita baca siratal ladzi, baca dengan sira dengan sin, sah. Jangan kata tak sah pula. Sah. Sebab di antara sa dengan sin tu maknanya sama. Cuma Allah Taala letak sa untuk jadikan satu hikmah yang terbesar pada perjalanan yang Allah Taala kerana itu adalah kalam Allah, jadi Allah Taala apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kalam dia ni, jadi orang tak boleh memahami dengan secara penuhnya. Itu dia letak sirah, dia bukan letak sirah, asal dia sirah, sin. Jadi kalau kita terdengar orang imam baca sirah tak sah, jangan kata tak sah mufarakah pula. Tiba-tiba mufarakah tak sah, tak betul. Si tak apa, jangan dia pindah jadi huruf yang lain. Waladdallin, kita waladdo, itu memang tukar, itu memang tak sah lah. Walabbo, sama lagilah teruk. Itu pada awal kita kena belajar dalam bab qauli tu, rukun qauli tu bagi faham dengan cara betul. Allahu akbar, Allahu akbar. Tu tak sah awal lagi tu. Kalau Allah, mana ada alih atas jadi Allah. Apa pula
Kalau baca surah tak apalah, tak betul. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, baca malikin nas. Tak apalah. Fatihah. Takbir tu dalam bab rukun tu. Assalamualaikum tu pun banyak nak jadi. Assalamualaikum yang last sekali tu pun boleh batal. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Dia berhenti dengan nafas yang sama. Saktah pula. Nak berhenti. Dah nak berhenti sangat, berhenti. Assalamualaikum. Ambil nafas lain. Warahmatullahi. Sah. Jangan kamu jadikan saktah kat situ. Sebab tak ada maksud kalau menjadi saktah. Maksud apa? Assalamualaikum. Ada tak saktah kat situ? Apa arti saktah? Itu kena faham insya-Allah. Nah, dia ada, dah ada yang mengajar ni, dah ada. Cuma saya nak ulangi supaya kita dapat memahami lebih kurang. Tujuan saya adalah untuk bersungguh-sungguh betulkan. Kerana bab tasawuf benda yang besar. Kalau tak ada yang sana, yang tadi, tasawuf pun tak ada guna. Kosong. Kita belajar pun kosong, tak boleh buat apa. Kerana awal-awal kita tak sah. Jadi alhamdulillah, sambung pada anta'budallah tu. Kita dah pergi dalam tafsir yang dia bagi dalam kitab ni, kata pengarang, yakni jadi setelah menjawab apa semua pertanyaan lelaki yang datang, jadi yang ayat tu kita baca ta'bir tadi ya. Jadi dia kata apabila dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada lelaki yang bertanya tadi masalah anta'budallah tu, Rasulullah yang jawab. Apabila orang tanya tentang iman, apa ni Islam, iman dan ihsan, sebenarnya dia nak tiga-tiga tu. Jadi Islam, iman dan ihsan. Islam, iman dan ihsan, tiga-tiga tu nak letak sekali. Sebut pada kalimah Islam, sebenarnya apabila kita faham masalah Islam itu sendiri, asal pada kalimah salamah, jadi dah cukup dah. Oleh kerana kita tak faham daripada kalimah Islam tu kita tak faham, itu yang menyebabkan yang lain semua kita tak boleh memahami segala gerak-geri yang kita buat tu. Sebut kata salamah, kalau mengikut dalam tafsir lain, mana segala apa perbuatan yang kita ada, yang kita buat, dari segi tutur kata kita, semua tu tak boleh menyakiti sesama kita. Itu yang Rasulullah dalam satu hadis lain, apabila kamu duduk satu jiran, satu tamat, maka 40 orang sana, 40 orang depan, 40 orang belakang, 40 rumah kiri, 40 rumah depan, kiri, belakang, semua tu itu adalah jiran kamu. Saudara kamu yang paling rapat, yang paling qarib sekali. Ini sebenarnya tentang nak ajar tentang masalah Islam tu sendiri. Sebenarnya Islam keseluruhan, tapi yang pertama yang paling dekat dengan kamu. Macam mana kamu nak jaga daripada tidak ada terlengkah di antara saudara yang dekat dengan kamu? Ini kena jaga. Tu tentang Islam tu sendiri. Kerana kehidupan Islam itu sendiri, kalau dia faham pada situ, tak ada lagi permusuhan, tak ada lagi tuduh menuduh, tak ada lagi lah. Tak ada lagi. Oleh kerana kita tak faham dekat sana, itulah yang menyebabkan selalu kita saat ini menggunakan satu benda yang membawa kepada masalah di dalam pergaulan. Itu saya tak nak sentuh sangatlah sebab panjang. Iman, pegangan. Tentang iman ni pegangan. Dan ihsan itu adalah tasawuf. Kalau sebutlah itu adalah tasawuf. Yang tak menitikan semua. Baik. Ini dah boleh baca. Kalau baca sendiri pun boleh.
Kerana dia hurai yang sama. Kat bawah tu dia hurai yang sama. Apabila dia bincang tentang masalah iman ihsan, Islam dan ihsan, maka keluarlah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang yang tiga tu, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Baik, ini yang kena jaga. Maksud tiga-tiga tu, innallaha la yanzuru ila suwarikum, sesungguhnya Allah Ta'ala itu la yanzuru ila suwarikum, tidaklah melihat ia Allah ila suwarikum, kepada rupa parah, bentuk yang ada pada kita, cantik ke, lawa ke, putih ke, handsome setara mana pun, Allah Ta'ala tak lihat kat situ. Wa amwalikum, dan kekayaan kamu, harta yang ada pada kamu, harta yang ada pada kita, kekayaan, di situ semua Allah Ta'ala tak melihat, tak tengok pun, satu pun Allah Ta'ala tak tengok. Ini cara detail. Sebenarnya sebut kata harta ni, memang pada awal lagi Allah Ta'ala letak konteks nak bawa Islam ni, harta mesti ada. Tak ada harta tak boleh buat apa. Nak sedekah macam mana, nak tolong orang macam mana. Sebab tu pada bab mujahadah, mim, jin, kalau tengok dalam dalam tulisan mim, mujahadah. Baik, mim, jin, jim, bukan jin, jim dengan mim. Alif, ha, dal, ha, dal, ha satu lagi kat belakang, ta marbutah kat belakang. Mana kelima-lima ni dia ada maksud yang masing-masing. Mujahadah bermula dengan mim. Apa makna mim? Jadi kata dalam satu tafsir, kata mim adalah malun, harta kamu. Kalau kamu nak bermujahadah di jalan fi sabilillah, maka yang pertama kamu kena ada harta. Kalau kamu tak ada harta, mu nak bawa pergi macam mana? Mu nak pergi dengan orang mengajar macam mana, tak ada duit nak minyak motor dan sebagainya. Mana mu nak mujahadah, yang pertama kena ada harta. Fantashiru fil ardi yabtaghu min fadlillah. Apabila kamu selesai daripada solat, walaupun ayat tu khitab kepada solat Jumaat, fa iza qudiyatis salah fantashiru fil ardi yabtaghu min fadlillah. Apabila kamu selesai pada solat Jumaat, jadi maksud solat itu adalah ibadah. Bila kamu selesai ibadah maktubah yang telah ditentukan kepada kamu, maka kamu bertaburanlah untuk mencari harta, cari rezeki yang bertaburan yang aku letak di atas permukaan bumi ini, min fadlillah, daripada rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Jadi Allah Ta'ala tuju kepada harta yang pertama untuk nak bawa kita kepada kebaikan ni, nak bawa kita agama semua ni, mesti kena ada harta. Kalau tak ada harta, orang pandang hina, orang macam-macam. Orang kafir semua pandang hina kepada Islam. Kenapa? Salah satunya kemiskinan paling banyak. Kemiskinan. Tak ya dia orang miskin, dia tak nampak dia kita ni. Tu musuh-musuh Islam berani masuk dengan sebab kita tak ada ekonomi yang tetap, tidak ada ni. Ini salah satu benda yang membawa kepada kehancuran Islam itu sendiri. Sebab tu Allah Ta'ala letak yang pertama adalah harta. Jin makna jasadun. Kamu ada harta, bagi dekat orang, diri kamu tak jalan. Jasadun, diri kamu. Yang tiga alif mana awqat, yakni masa. Mana kamu kena bawa harta, kamu nak mujahadah di sisi Allah, di jalan Allah, yang pertama kamu kena bawa harta kamu sendiri. Jangan kamu ada harta kamu bagi pada orang saja. Bagi pada orang, tak apa nak pergi mana, nak pergi belajar, ambil dah duit ni, jadi bagi kepada orang. Tak boleh, boleh dapat pahala, tak ada masalah. Yang dikehendaki oleh Allah,
harta kamu yang kena bawa. Tak ada masa, itu lain cerita lah. Tapi dalam satu hari satu malam atau dalam seminggu sekali, takkan tak ada masa nasa untuk belajar. Awqat, masa kamu kena ruangkan masa yang ada pada kita ni supaya dapat menunaikan hak Allah. Awqat. 3. Ada harta, ada diri, bawa diri, dan masa kamu. Kena ruangkan masa kamu. Hijratun, bergerak. Tu dengan mana hijratun, berhijrah atau bergerak. Relax, kita ada duit, panggil ustaz je lah datang rumah. Tak boleh ke? Boleh. Tak ada kata tak boleh. Boleh. Tetapi kalau kamu nak dapat hidayah yang hakiki, kamu tak boleh. Kamu yang cari tu guru, bukan guru yang cari kamu. Walau kamu ada harta, kalau nak dapat yang hakiki. Tapi tak boleh ke? Boleh. Tak ada masalah. Boleh. Tapi hidayah yang kamu dapat itu tak lama. Kerana bukan hasil daripada usaha berhijrah kamu untuk dapatkan ilmu. Kena usaha, bergerak. Mana da'watun, mujahadah. Mana da'watun. Dakwah ni dia ada 4. Satu dia panggil dakwah ifradi. Ini kena faham masalah dakwah. Yang pertama dia panggil da'watul ifrad, yakni mengajak diri kita sendiri ke arah kebaikan, mengajak diri kita sendiri menuju kepada Rabbul Jalil, mengajak diri kita sendiri pergi buat kebajikan, mengajak diri kita pergi belajar ilmu, betulkan semua itu, mengajak diri kita, dan mengajak diri kita meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mana dakwah yang pertama, yakni da'watul ifrad. Man da'a ila Allah wa 'amila salihan. Menyeru manusia ke arah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita siapa? Manusia. Bermakna yang pertama kali suruh diri kamu supaya kamu mengenal Allah. Man da'a ila Allah wa 'amila salihan, dan kamu membuat melakukan kebaikan, yakni mengamalkan amalan yang soleh dengan berzikir, tahmid dan sebagainya. Yang kedua, dakwah khususiyah. Dakwah khususiyah ni adalah dakwah sekitar anak kita, bini kita, orang yang ada dalam rumah kita tu. Itu mana khususiyah. Cuba tengok sejarah Rasulullah sendiri, apabila Allah Ta'ala diutuskan untuk mengajar Islam kepada umat manusia. Cuba kita tengok balik pada sejarah tu. Ada tak Rasulullah lepas pada tu turun ayat Quran terus dia pergi pada orang lain? Ada tak? Dalam sejarah tu ada tak? Apabila Allah Ta'ala utus wahai Muhammad, mengajarlah kepada manusia tentang ketuhanan. Lepas pada tu dia suruh siapa? Orang yang terdekat dengan dia. Itu mana khususnya. Itu yang pertama. Ada satunya da'a, ifradi. Yang keduanya khususnya. Yang ketiganya ijtimai. Yang ketiganya umumi. Umumi ini termasuk ni lah, macam kita ni mengajar, bermuzakarah dengan orang ramai, itu umumnya. Dan yang keempatnya adalah ijtimai. Ijtimai ini panggil ramai-ramai, macam contoh Ustaz Zahar datang ke, itu ramai-ramai, itu masuk dalam ijtimai. Perhimpunan yang terbesar, lebih daripada 1,000 orang, lebih daripada 2,000 orang, itu masuk dalam ijtimai. Kalau kita macam dekat masjid macam ni dia panggil umumi. Itu tengok ada 4 dakwah.
Ada pun yang bergerak pergi tu, itu masalah lain, tak kena mengena. Contoh macam tabligh buat, itu masalah lain. Yang kita nak jelaskan masalah dakwah tu. Kalau dia orang kata dakwah ni kena pergi jalan, itu tak betul. Kena keluar 3 hari, kena pergi 20 hari, kena pergi 40 hari, itu masalah lain. Nah, ada yang seorang hidup, balik-balik mati. Itu kita kena ingat. Kena satu. Nah, baik. Jadi Allah Ta'ala tidak melihat kepada rupa parah kita. Tak melihat kepada rupa parah kita. Kedudukan kita sihat mana sekalipun, besar mana sekalipun, dengan harta yang kita ada mana sekalipun, jadi Allah Ta'ala tak ambil kira bicara pun. Ini umum. Dia ada lagi ayat lain, kena faham. Sebab ada lagi ayat lain yang menentukan masalah diri dan amalan tu. Cuma ini nak cerita masalah hati. Walakin yanzuru ila qulubikum, dan walhal tetapi Allah Ta'ala itu melihatlah ia kepada hati kamu, wa a'malikum, dan di amalan kamu. Ini selalu orang baca sampai fi qulubikum. Banyak orang yang biasanya orang yang tak nak kembali kepada kebaikan ni, ramai sangat daripada kalangan artis-artis dan sebagainya. Banyak kita tengok apabila dia sebut Allah Ta'ala tak tengok pada rupa parah. Memanglah Ta'ala tak tengok kepada rupa parah, tengok pada hati. Tapi satu lagi kat belakang tu, wa a'malikum, yang rambut kamu bersudung kat luar apa semua, kaki kat luar, paha orang nampak. Lepas tu kamu kata Allah Ta'ala tak tengok kat lain, Allah Ta'ala tengok kat hati. Oh, senang. Wa a'malikum, perbuatan kamu tu. Kerana dalam satu kaedah dalaman ni, perkara yang ada pada kat luar ni semua tu adalah yadullu 'alal batil. Az-zahiru yadullu 'alal batil. Perkara yang lahir, yang zahir kepada diri kamu tu, kebaikan ke kejahatan ke apa yang kamu buat, yang kamu bergerak semua tu adalah menunjuk benda yang ada dekat hati kamu. Itu kena ingat. 40 itu kena ingat. Nah, itu pada ayat innallah la yanzuru ila suwarikum wa wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi yang bahasa tulisan apa semua tu tak apa, itu boleh baca sendiri. Yang pentingnya surahan bagi faham tentang masalah ayat-ayat yang tertentu yang kita baca. Kalau nak ikut baca ni panjang setahun 2 tahun tak habis lagi ni. Begitulah keadaannya, mana kita kena bentuk hati. Hati itu insya-Allah. Jadi nak bentuk hati ni dia insya-Allah nanti kita akan sambung balik. Hati itu terbahagi kepada 5. Ni baru masuk dari innallah tu. Innallah la yanzuru wa fi qulubikum. Qulubikum tu terbahagi kepada 5. Satu dia panggil hati sudur. Yang kedua dia panggil hati fuadi. Yang ketiga dia panggil hati qalbun. Yang keempat dia panggil hati labun. Dan yang kelima dia panggil hati nafsun. Wallahu a'lam. Jadi insya-Allah pada bulan depan lah, kalau Allah Ta'ala izinkan lagi, kita bertemu balik dan kita akan huraikan masalah qalb, hati tu insya-Allah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana wa ikhlas sirkin wa khajna wa fasadu waj'alna kasirin nasra. Rabbana atina min hasanati fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu minkum.